Salam Nusantara, bertemu sekali lagi. Kali ini saya akan membuat ulasan buku. Buku kali ini yang diberi judul Celebrating Failure, meraihkan kegagalan, yang ditulis oleh penulis antarabangsa yang cukup terkenal, Ralph Heath. Dan buku ini adalah buku yang bestseller di luar negara, dan hari ini saya akan berkongsi dengan anda konten meraihkan kegagalan, dan saya harap kita dapat bersama-sama belajar daripada isi kandungan buku ini. Tokoh yang pertama yang akan saya kongsikan yang diulas di dalam buku Meraihkan Kegagalan adalah Colonel Harlan Sanders, pengasas Empire Kentucky Fried Chicken (KFC), yang menjadi billionaire di usia 88 tahun. So, waktu beliau kecil, dia nak masuk sekolah undang-undang, ditolak. Nak jadi wakil jual insurans, gagal. Umur 19 tahun, dah pun jadi ayah. Why jadi ayah? Umur 20 tahun, isteri tinggalkan dia dan membawa anak perempuannya keluar daripada rumah. Dan dia memulakan kerjaya sebagai tukang masak dan pencuci pinggan mangkuk, dan dia cuba menculik. Satu masa dia cuba menculik anak perempuan dia, tapi gagal, namun berjaya memujuk isterinya kembali ke pangkuan beliau. Umur 65 tahun, dia pencen, dan hari pertama pencen, kerajaan bagi cek bernilai USD $105. Dan dia rasa tersinggung, dan mungkin kerajaan rasa dia tak mampu nak menyara dirinya. Lalu dia buat keputusan nak bunuh diri. Rasa macam tak guna hidup. Asyik gagal saja kan. Buat apa pun tak kena. So, dia duduk bawah pokok, ajaknya nak menulis wasiat, tetapi jadi lain. Dia menulis sesuatu yang mengubah hidupnya bermula hari tersebut. Dan baru dia sedar bahawa ada benda lagi yang dia tak buat dalam hidup dia ini. Dan satu benda yang dia bagus lebih daripada orang, iaitu memasak. Baru dia sedar. Jadi dia ambil duit dari kerajaan tu, dia beli ayam dan masak guna resepi yang special yang dia buat sendiri, dan menjual dari rumah ke rumah di kejiranan beliau di Kentucky. Begitulah keadaannya, bagaimana Colonel Harlan Sanders, pengasas Empire Kentucky Fried Chicken, menjadi billionaire di usia 88 tahun. Tokoh seterusnya, Ludwig van Beethoven, komposer muzik klasik Jerman. Mari kita saksikan kisah hidupnya. Beliau dikritik kerana main biola lain macam sangat, tak seperti yang kebiasaan orang-orang lain main. Cikgu muzik dia panggil dia komposer yang tak berguna, tak ada masa depan. Dan misi dia tak pernah berhenti hinggalah beliau meninggal dunia. Di kemuncak kerjaya dia kehilangan deria pendengaran, pekak. Namun dia berjaya menulis simfoninya yang teragung, dan cara dia mengolah lagu juga dikritik. Tak up to date katanya. Tapi sebenarnya menjangkau era masa hadapan. Dan dia tak pernah mendapat apa-apa yang sepatutnya dia perolehi. Orang tak sedar yang dia adalah komposer yang memang genius, tahap gaban orang kata, dan terkini. Dan sentuhan idea dia membawa dimensi baru dalam muzik konvensional. Dia kata, saya selalu ada gambaran dalam fikiran dan sewaktu kompos lagu, dan saya akan ikut satu persatu. Dia dipulaukan oleh cikgu-cikgu dia. Bapa dia sangat garang dan akan membalung dia cukup-cukup, walaupun hanya kesalahan yang sedikit sahaja.
Apapun, dia tetap dengan pendirian dia dan percaya dengan diri dia. Dia tak pernah putus asa dan dia berjaya melakar sejarah menjadi tokoh komposer muzik klasik di dunia. Tokoh yang terakhir yang saya akan kongsi daripada buku Meraihkan Kegagalan, Abraham Lincoln, Presiden Amerika Syarikat tahun 1860. Tahun 1832, beliau hilang kerjaya. 1832 juga, beliau kalah untuk jadi badan perundangan negeri. Tahun yang seterusnya, beliau gagal dalam perniagaan. Dia cuba nak ceburkan diri dalam perniagaan, bisnes pun gagal. Tahun 1835, isteri yang dicintai beliau meninggal dunia. 1836, beliau mengalami masalah kesihatan, gementar yang keterlaluan. 1838, beliau gagal untuk jadi speaker politik. 1843, beliau kalah pencalonan untuk Kongres. 1848, kalah penamaan calon wakil rakyat. 1849, permohonannya untuk menjadi pegawai tanah ditolak. 1854, berkempen untuk menjadi senator di Amerika pun kalah. 1856, beliau kalah lagi pencalonan timbalan Presiden Amerika. 1858, sekali lagi kalah pencalonan untuk calon senator di Amerika Syarikat. Hanya 1860, beliau telah dinobatkan menjadi Presiden Amerika Syarikat. Jadi penonton, daripada tiga tokoh yang saya kongsikan tadi, kita dapat simpulkan bahawa kejayaan maupun kegagalan adalah pilihan kita. Sama ada kita nak pilih kejayaan ataupun kita nak pilih kegagalan, itu adalah pilihan kita. Dan kita tidak boleh menyalahkan sesiapa walau apa jua pilihan yang telah kita buat dalam hidup kita. Kita tengok Colonel Zander, pengasas KFC, dalam umur 65 tahun baru beliau dapat, orang kata, sirna dalam kehidupan dia, dapat satu cahaya dalam kehidupan untuk memperbaiki hidup keluarganya setelah pelbagai kegagalan yang dihadapi. Jadi kita kalau hanya setakat sekali, walaupun 10 kali pun, kita harus bangun semula. Kejayaan tidak akan datang bergolek. Kita kena kejar kejayaan, barulah kejayaan itu akan datang kepada kita. Banyak dugaan dan cabaran yang akan kita hadapi sekiranya kita nak berjaya. Dan kita harus tabah untuk menghadapi cabaran dan dugaan. Dan banyak juga orang yang akan iri hati. Mungkin kawan, mungkin lawan, mungkin family sendiri. Jadi kita, kalau kita nak berjaya, kita kena menghadapi perkara tersebut setabahnya. Dan bukan senang nak senang, bukan susah nak susah, ya. Dan satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Kita kena percaya, kita kena pegang prinsip ini. Tuhan itu maha adil dan dia tidak akan mensia-siakan doa daripada hamba-Nya. Sentiasa berdoa dan diikuti dengan usaha. Dengan izin Tuhan, kita akan berjaya dan dapatkan juga sokongan daripada keluarga untuk kita berjaya pada masa akan datang. Salam Nusantara.